Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah di Masjid Darul Ghufran? Sihat semuanya? Alhamdulillah ya, hari ini sekali lagi kita bertemu di ruangan Facebook Masjid Darul Ghufran untuk kita mengikuti sambungan pengajian kita tentang kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa. Maaf, silap kitab. Kitab apa ni? Fawaidul Fawaid. Kan Ustazah sampai dah salah kitab dah Ustazah ni kan. Itulah susah juga macam ni ya. Salah kitab je. Alhamdulillah tak buka salah kitab kat depan saya ni. Okey, baik muslimah. So macam mana kita sudah siap sedia dengan kitab masing-masing? Buku nota masing-masing. Saya harap semuanya sudah bersedia untuk kita mengikuti pengajian kita ya pada bab kita yang baru. Dan hari ini kita akan masuk pada muka surat 116. Okey. 116 dan kita akan skip. Sebab begini ya muslimah, kita memang ada perbincangan berkenaan dengan tawakal di bab kita yang ke-22. Tapi Ustazah rasa yang bab ke-22 ini kita skip, okay, kita langkah sebab isi perbincangan itu dah ada dia punya point tu Ustazah dah jelaskan ya pada perbincangan-perbincangan berkenaan dengan tawakal di sesi-sesi yang lepas. Jadi pada hari ini kita akan terus masuk pada bab kita yang ke-23. Okey? Bab kita yang ke-23 pada hari ini bertajuk meyakini terkabulnya doa. Kita berada pada halaman 116. Okey? So kalau ada yang muka suratnya berbeza seperti mana biasanya, boleh sila muslimah letakkan di ruangan komen sebenarnya berada di halaman yang keberapa sebab Ustazah faham ada di kalangan kita yang memiliki cetakan yang berbeza. Cuma itulah nak kena tahu halamannya berapa, jadi sila bantu rakan-rakan yang lain agar mereka dapat jumpa halaman yang sebenarnya, okay, halaman yang betul. Kerana halaman kalau lihat kepada kitab Ustazah, halamannya berada pada halaman yang ke-116. Cuma sana Ustazah tak tahulah ya berapa muka suratnya. Jadi jika sekiranya berbeza, sila sekali lagi Ustazah mohon diletakkan di ruangan komen halaman yang keberapa kita untuk bab yang ke-23. Okey, bantu rakan-rakan yang lain. Baik, muslimah, kita akan masuk pada poin kita yang A pada hari ini. Hari ini kita tak bincang pun berkenaan dengan meyakini terkabulnya doa. Cuma tajuk topiknya berkenaan dengan itulah disebut sedemikian. Tetapi biasalah Imam Ibn Al-Qayyim bila dia nak masuk pada satu, bila dia nak fokuskan pada satu topik, dia akan bincang dengan apa dia punya background, apa dia punya latar belakang permasalahan, ya, baru dia akan masuk kepada meyakini terkabulnya doa itu tadi. Baik, tapi bila kita rujuk kepada poin kita yang pertama, ya, untuk bab kita yang ke-23 ini, ada satu perkara yang ingin dibawa terlebih dahulu kepada kita, yakni meyakini segala sesuatu adalah dari Allah. Jika kita lihat dalam kitab kita, topik yang diletak di situ, A, meyakini segala sesuatu berasal dari Allah. Sama je lah kan, cuma dalam kitab letak berasal. Tapi kalau untuk di skrin Ustazah ni, untuk skrin kita di sini, kita tukar sedikit lah topik itu kan, meyakini segala sesuatu adalah dari Allah. Okey, jadi saya harap semuanya sudah jumpa halaman yang dimaksudkan
Kita akan baca perenggan demi perenggan pada hari ini. Kita masuk pada perenggan kita yang pertama pada subtopik kita yang A ini. Baik Muslimah. Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah ketika beliau membuka perbincangan ini, beliau menekankan bahawa pilar ni maksudnya asas ya. Pilar utama, itu asas utama bagi semua kebaikan adalah menyedari bahawa apa-apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Dan apa-apa yang tidak dikehendakinya tidaklah akan pernah terjadi. Jadi ini kita panggil sebagai asas. Dalam keadaan kita nak memahami segala sesuatu itu adalah daripada Allah. Ya. Jadi dengan kata lain kita kata begini. Asas dalam kehidupan kita ini, bila kita nak faham bahawa setiap sesuatu itu adalah daripada Allah, first sekali kita perlu terapkan dalam diri kita ialah menyedari bahawa semua kebaikannya, kita tak masuk lagi berkenaan dengan keburukan. Kita nak sentuh terlebih dahulu tentang kebaikan. Jadi menyedari bahawa semua kebaikan terjadi atas kehendak Allah. Jika faham tentang hal ini, insya-Allah, kan, banyak perkara-perkara lain dalam kehidupan kita, ia akan jadi mudah. Jadi first sekali dalam hidup ni, letakkan satu asas dalam diri kita ni, dalam hati kita. Kita kena sedar, kita perlu sedar tentang apa Muslimah, bahawa semua kebaikan terjadi atas kehendak Allah. Ya, semua kebaikan-kebaikan terjadi atas kehendak Allah. Ini sebagaimana yang disebutkan, yang disebutkan di dalam kitab kita inilah. Dia kata begini, dia sebut, dengan demikian, bila kita dah faham berkenaan dengan asas ini, iaitu pilar utama yang disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya ini. Jadi dia kata, dengan demikian bila kita dah faham tentang hal ini, iaitu semua kebaikan asalnya daripada Allah, jadi anda menjadi yakin. Kita ni Muslimah, kita akan jadi orang yang yakin bahawa semua kebaikan semata-mata adalah nikmat dari Allah. Semua kebaikan yang kita peroleh adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Dan kita akan mensyukurinya dan memohon agar dia tidak mencabut semua nikmat tersebut. Jadi di sini, ya, hal ini bertepatan. Maknanya semua kebaikan yang kita faham tadi kan, ia adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini ialah bertepatan dengan ayat Al-Quran. Ya, sebuah ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan kepada kita sebagai peringatan bahawa setiap nikmat yang kita peroleh adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah dalam surah An-Nahl ayat yang ke-53? Sila catat ya Muslimah, dalam kitab kita tidak ada. Ya, jadi di sini saya datangkan ia sebagai perbincangan untuk menguatkan statement yang dibawakan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam perbincangannya ini. Jadi saya datangkan dengan ayat Al-Quran untuk memberikan satu bukti apa yang beliau sebutkan dalam kitabnya adalah berdasarkan daripada apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat yang ke-53. Baik Muslimah, dalam surah ini pada ayat yang ke-53 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Apa kata Allah? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Thumma idza massakumud dur fa ilaihi taj'arun. Okey. Boleh buka Al-Qurannya. Saya berikan peluang, saya berikan masa untuk muslimah yang lain. Kalau dapat capai Al-Quran terjemahan, dipersilakan. Sesiapa yang ada Al-Quran, siapa yang ada kitab tafsir Ibn Kathir ataupun apa-apa saja kitab tafsir, dipersilakan untuk dicapai dan dibuka. Buka surah An-Nahl ayat yang ke-53. Apa kata Allah dalam ayat ini? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa-apa nikmat yang ada pada kamu, nikmat yang ada pada kita, apa kata Allah? Ia dari Allah. Semua nikmat yang kita ada, ia adalah daripada Allah. Sebab itu tadi, Imam Ibn Al-Qayyim kata apa kepada kita dalam perbincangannya tadi? Semua kebaikan yang kita peroleh di atas muka bumi ini, dalam kehidupan kita, daripada siapa?
daripada Allah. Okey? Sebab tu boleh sombong ke tidak? Kita rasa, oh ni aku punya, ni this is mine kan, ni aku punya semua. Boleh cakap gitu? Boleh tu boleh. Tapi perlu tak kita sombong dengan apa yang kita ada? Tidak. Kerana apa? Daripada hujung rambut kita hingga ke hujung kaki kita, ia adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebab itu, Allah ingatkan kepada kita tadi dalam surah An-Nahl pada ayat yang ke-53 bahawa setiap nikmat yang kita peroleh, yang ada pada diri kita, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah yang dimaksudkan dengan nikmat dari Allah? Saya nak bawa perbincangan ini kepada satu aspek yang lebih luas supaya kita faham nikmat daripada Allah tu apa benda sebenarnya kan? Kata nikmat Allah, apa nikmat Allah tu sebenarnya? Okey, Muslimah, kita lihat di sini. Para ulama tafsir telah membincangkan berkenaan dengan ayat ini, yang mana mereka menjelaskan nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-53 itu tadi. Ada maksud-maksudnya yang tersendiri. Okay? So, kalau kita lihat, di sini saya datangkan dengan pelbagai pendapat daripada ulama tafsir. Pertama sekali, kita rujuk pendapat daripada Imam At-Tabari. Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan begini. Bila kita kata nikmat nikmat yang kita ada ini daripada Allah, apakah nikmat itu? Beliau jelaskan kepada kita, ma yakun bikum fi abdanikum ayyuhan nas min afiyah wa sihah wa salamah wa fi amwalikum min nama. Dia kata gitu. Fallahul mun'im alaikum bidzalik la ghair. Jadi, beliau kata, maksudnya di sini, Imam At-Tabari, beliau mengeluarkan pentafsiran beliau dalam kitab beliau. Dia kata, apa yang ada di badan kita ini, di badan kita ini yang terdiri dari kesihatan, keselamatan kita, kan? Dan harta benda yang kita miliki, yang mana harta itu dia melimpah ruah. Harta itu dia melimpah ruah. Maka dia kata Allah yang memberi nikmat ke atas kita. Dengan semua itu tidak ada yang lain. Jadi Muslimah, bila kita ada kesihatan, kita ada keselamatan dalam hidup kita ini, kita ada harta, kita ada kekayaan, itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak daripada yang lainnya. Oh, kita kata, tak apa, saya kerja, bos saya yang bagi saya duit. Saya kerja, dia bagi saya duit. Bukan gitu. Bukan. Betul, kita bekerja. Dia yang beri kita duit. Tetapi siapa yang memberikan kepada dia keizinan untuk memberikan kepada kita duit? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia akan tetap berbalik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua apa yang kita ada, walaupun kita kata ini hasil usaha saya. Saya sihat sebab saya jaga kesihatan saya. Saya sihat sebab saya makan vitamin. Saya sihat sebab saya itu, saya ini. Tapi jangan lupa, kita makan apa pun Muslimah, kita telan collagen 50 botol pun sekalipun, kalau Allah kata tak jadi pun kita ni. Kan? Siapa dah tahu, ada antara kita, oh saya nak minum collagen lah sampai 50 botol supaya apa? Tegang kulit saya. Minumlah, tak ada orang marah pun. Tapi jangan lupa, jika Allah tak izinkan, maka ia tidak akan berlaku. Kerana apa? Nikmat itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey? Baik, kita rujuk kepada pendapat yang berikutnya. Kita ada pendapat daripada Imam Ar-Razi. Imam Ar-Razi dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Kabir, di sini bagi saya beliau memberikan kefahaman ataupun pentafsirannya berkenaan dengan nikmat itu kepada dua bahagian. Yang mana dia lebih dalam penjelasan beliau lebih menjurus kepada segenap aspek kehidupan kita. Kerana apa? Dia berikan kepada dua nikmat itu. Nikmat diniyah maksudnya agama. Kedua, nikmat dunyawiyah. Dunyawiyah maksudnya dunia. Okey? So kita ada dua di sini menurut kepada pendapat Imam Ar-Razi. Beliau kata nikmat terbahagi kepada dua, diniyah, agama. Apa yang dimaksudkan dengan agama? Nikmat agama iaitu ma'rifatul haq. Maknanya kita mengetahui Allah. Kan? Kita belajar berkenaan dengan tauhid,
Kita kenal Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Esa, tidak ada yang selain Allah. Ini adalah nikmat, iaitu nikmat iman yang kita miliki. Dan itu berkaitan dengan diniyah, keagamaan kita. Okey? Kemudian selain daripada itu, kita mengetahui ataupun kita mengenal kebaikan. Yang mana kita beramal dengan kebaikan itu. Kita tahu dalam agama kita, setiap kebaikan yang kita usahakan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita dengan ganjaran pahala. Betul tak? Dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan ganjaran syurga. Maka ini kita panggil ia sebagai diniyah. Nikmat keagamaan, nikmat agama. Okay? Yang ada pada diri kita. Jadi apa-apa yang berkaitan dengan agama, nikmat yang dapat kita lakukan berkaitan dengan agama kita, okay, itu dipanggil sebagai nikmat diniyah. Nikmat yang berkaitan dengan agama. Tapi beliau memberikan kepada kita dengan satu lagi kategori berkaitan dengan nikmat, iaitu dunyawiyah. Maksudnya dunia. Okay, maksudnya dunia. Dunia ni lah, kalau kita nak rujuk kepada pendapat beliau ketika beliau memperincikan maksud dunyawiyah, nikmat dunyawiyah, beliau kata, ia adalah yang berkaitan dengan as-sa'adat, iaitu kebahagiaan-kebahagiaan kita. Kan? Kebahagiaan-kebahagiaan kita dan juga al-maliyah, iaitu kita panggil sebagai harta benda yang kita miliki. Kita ada anak, kita bahagia. Kita ada suami, kita bahagia. Kita ada rumah tangga, alhamdulillah kita bahagia. Dan kita ada keluarga, alhamdulillah kita bahagia. Kita ada pekerjaan. Ini semua adalah dipanggil sebagai dunyawiyah. Nikmat yang berkaitan dengan dunia. Kita ada kelapangan rezeki, itu semua berkaitan dengan dunia kita. Tapi nikmat dunia kita perlu dikaitkan dengan nikmat agama kita. Yang mana kita gunakan semua nikmat duniawiyah kita, dia ada kaitan yang mana ia diniatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baru cantik. Kedua-dua itu tadi dia saling berkait rapat untuk mengindahkan maksud. Okay, nikmat daripada Allah itu tadi menurut kepada pendapat Imam Ar-Razi. Baik, jika kita merujuk kepada pendapat yang berikutnya, iaitu daripada Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, beliau kata begini, bila dikatakan nikmat itu daripada Allah, ia adalah berkaitan dengan kesihatan badan kita, keluasan rezeki dan anak-anak yang kita miliki. Jadi, kalau kita rujuk kepada pendapat Imam Al-Qurtubi, sama juga ya muslimah, saya terus masuk kepada pendapat Imam Ibn Kathir di bawah itu. Okey? Bagi saya begini, pendapat Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi, Imam Ibn Kathir adalah sama. Ya, adalah sama. Yang mana ketiga-tiga pendapat mereka, pendapat Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi, Imam Ibn Kathir rahimahumullah, pendapat ketiga-tiga mereka ini bila kita nak kaitkan dengan pendapat Imam Ar-Razi dalam kitabnya At-Tafsir Al-Kabir, kita dapati ketiga-tiga pendapat mereka dimasukkan di dalam dunyawiyah, dunia. Okey? Dunia. Namun, kita juga dapati ketiga-tiga pendapat itu tidak menyentuh berkenaan dengan diniyah. Imam Ar-Razi di sini, sebab tu tadi saya kata, dia ketika dia menjelaskan berkenaan dengan nikmat Allah itu, dia merangkumkan segenap aspek kehidupan kita. Yang berkaitan dengan agama, berkaitan dengan dunia. Jadi, jika kita merujuk kepada pendapat majoriti ulama di sini, majoriti mereka mengatakan bahawa nikmat Allah yang terkandung di dalam surah An-Nahl ayat ke-53 itu tadi, ia adalah berkaitan dengan keduniaan kita. Nikmat-nikmat yang berkaitan dengan keduniaan kita. Namun, tanpa kita mengenepikan nikmat diniyah. Itu nikmat agama yang Allah berikan kepada kita sebagaimana pendapat yang dikeluarkan oleh Imam Ar-Razi di dalam kitabnya. Okey? So, macam mana kita? Boleh faham? Saya harap boleh. Tinggi sangat ke? Saya harap tidak. Sebab tak kena buka kitab pun. Ustazah yang buka kitab kat sini kan? Okay. So, saya berikan pendapat ini supaya jelas. Supaya apa? Kita kuat.
asas yang ada dalam diri kita berkenaan dengan semua kebaikan yang kita miliki adalah daripada Allah, yang mana ia merupakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Ya, adakah ia milik kita? Bukan. Ia bukan milik kita. Sebab tu bila kita ada kebahagiaan, bila kita ada kelapangan rezeki, kita ada apa-apalah yang membahagiakan hidup kita ini, perlukah kita sombong dengan apa yang kita miliki? Tidak. Jangan lupa muslimah, kesombongan ia merosakkan hati kita. Kenapa kita mempelajari berkenaan dengan kita kena yakin setiap apa yang kita miliki adalah milik Allah? Kerana bila kita mengeluarkan keyakinan itu daripada hati kita akan menjadi hati yang rosak. Kenapa hati kita rosak? Kerana di dalam hati itu ada kesombongan. Dan jangan lupa, Nabi kata, manusia, kita ni hamba Allah, tidak masuk syurga jika dalam hati kita ada sekelumit daripada apa? Kesombongan. Jadi bila kita sedar setiap apa yang kita miliki, ia bukan milik mutlak kita. Ia adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ia adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan jadi tenang, kita akan lebih sabar, kita akan jadi seorang muslimah yang meletakkan keegoan diri kita di tempat yang paling bawah. Okey? Kerana apa? Kalau kita ego, kita sombong, kita akan rasa diri kita besar. Dan akhirnya kita memandang semua orang dengan pandangan yang hina, yang mana kita rasa kita hebat, orang lain tidak. So sebab itu penting. Kenapa kita bincang berkenaan dengan asas meyakini semua perkara itu adalah daripada Allah Azza wa Jal. Berkaitan dengan kebaikan-kebaikan tadi. Baik, jadi muslimah, bila kita sedar setiap apa yang kita miliki itu tadi daripada Allah, apakah tugas kita sebagai hamba Allah? Okey, apa tugas kita? Kita nak buat apa sekarang ni? Bila kita sedar bahawa setiap apa yang kita miliki itu tadi yang daripada sudut kebaikan itu, ia adalah daripada Allah. Kita lihat begini, tadi saya ada baca sedikit. Maka dia kata, anda akan mensyukurinya. Maka maknanya kita sebagai hamba Allah, kita bersyukur dengan apa yang kita miliki itu tadi. Itu tugas kita. Ya, bersyukur dengan apa yang kita miliki. Kemudian kita mohon agar dia tidak mencabut semua nikmat tersebut. Kita doa kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita untuk kita jaga nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang kita ada, ya muslimah, jika satu hari Allah ambil, dia ada dua kemungkinan. Satu, mungkin kerana apa? Kita mengabaikan nikmat itu dan kita melakukan perkara-perkara yang tidak baik dengan nikmat tersebut. Dua, mungkin ia adalah ujian daripada Allah untuk meninggikan nilai diri kita di sisi Allah. Jadi kita minta kepada Allah, moga-moga kita tidak berada pada tempat yang pertama yang saya sebutkan itu tadi. Yang mana bila Allah cabut nikmat yang kita ada, kan, ia merupakan sesuatu yang kerana dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan begitu. Sebab tu kita kena minta kepada Allah agar jadi hamba Allah yang bersyukur, tidak lalai dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu tadi, kan, dengan keyakinan yang kita ada, ia semuanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ kita tidak menjadi hamba Allah yang lalai, yang akhirnya kita terus-terusan beribadah kepada Allah. Kita terus-terusan bersyukur kepada Allah. Sebab itu Nabi SAW, Nabi kata apa kepada Muaz? Muaz ibn Jabal radhiyallahu an. Nabi kata kepada dia, Nabi pesan kepada dia, kan? Sebelum itu Nabi kata kepada Muaz, wahai Muaz, sesungguhnya aku mencintaimu kerana Allah. Ni Nabi nak beri pesanan kepada Muaz. Tapi sebelum itu, Nabi beritahu kepada dia, wahai Muaz, sesungguhnya aku mencintaimu kerana Allah. Muaz pun kata begitu juga kepada Nabi, ya, aku mencintaimu juga kerana Allah. Kemudian Nabi pesan kepada Muaz, aku nak pesan kepada engkau,
Jangan engkau tinggalkan doa ini setiap kali selepas selesai solat. Setiap kali selepas selesai melaksanakan solat itu kan, Nabi perintahkan kepada Muaz agar tidak meninggalkan doa ini. Dan saya dah banyak kali dah muslimah, saya ajarkan doa ini kepada semua jemaah yang mengikuti kuliah saya. Tak kira dari mana, tak kira di Masjid Al-Ghufran, Masjid Kasim, kan, di Masjid Al-Muttaqin, sama ada di dalam Zoom pun sekalipun. Banyak kali saya tekankan dengan doa ini. Jangan kita tinggalkan. Kerana apa? Nabi SAW tak tinggalkan doa ini. Kenapa? Ia adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, iaitu apa doanya yang Nabi ajarkan kepada Muaz? Nabi kata kepada Muaz, jangan kamu tinggalkan doa ini setiap kali selepas solat. Jadi Nabi kata apa? Baca, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir. Berzikir ni maksudnya apa muslimah? Kita ingat Allah. Ya, kita ingat Allah. Dan itu adalah perintah Allah agar kita menjadi hamba Allah yang sentiasa mengingati Allah. Bila kita menjadi seorang muslimah yang sentiasa berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, bermakna kita sedar diri kita adalah hamba. Ya muslimah. Kemudian di dalam doa ini, kita juga minta kepada Allah agar Allah bantu kita. Di sini kita minta pertolongan Allah sebenarnya dalam doa ini. Kita minta kepada Allah agar bantu kita. Kita ini jadi seorang muslimah yang banyak ingat Allah. Kita jadi seorang muslimah yang banyak bersyukur di atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan dalam masa yang sama, kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala berikan bantuan kepada kita. Supaya apa? Kita beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Kita hendak ketiga-tiga perkara ini. Dan ini Nabi SAW pesan kepada Muaz ibn Jabal. Supaya apa? Doa ini jangan ditinggalkan setiap kali selepas melaksanakan solat. Amalkan doa ini. Baca. Sebab apa? Ia adalah bukti kita bersyukur kepada Allah. Nabi SAW, saya banyak kali keluarkan statement ini di mana-mana pengajian saya. Saya kata gini, Nabi adalah seorang insan yang Allah jamin dia masuk syurga. Bahkan Nabi kata apa? Ana atqakum wa akhsyakum. Aku adalah insan yang paling bertakwa daripada kalian. Aku adalah insan yang paling takut kepada Allah kalau nak dibandingkan kepada kalian. Tapi, Masya Allah, tabarakallah, insan agung ini ya muslimah, masih lagi angkat tangan minta kepada Allah. Masih lagi doa kepada Allah, minta bantuan. Ingat itu, Nabi minta bantuan kepada Allah. Untuk apa? Agar jadikan diri baginda seorang yang berzikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dan juga sentiasa beribadah dengan baik. Itu Nabi SAW. Kita, jangan banding kita dengan Nabi. Kita ni manusia biasa, rakyat marhain. Kan ayat kita, orang biasa-biasa je. Betul, kita orang biasa-biasa. Tetapi setiap daripada kita yang biasa-biasa ini ada sisi yang luar biasa apabila kita menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Jangan lupa itu. Sebab ialah yang membezakan antara kita semua. Dan kita perlu berusaha ke arah tersebut. Kita perlu berusaha. Jangan kata, oh saya ni muslimah biasa-biasa je, tak mungkin saya boleh capai semua ini. Memang tak mungkin. Tapi adakah ketidakmungkinan itu menyebabkan kita tidak berusaha ke arah tersebut? Kita perlu berusaha untuk menjadi muslimah yang salihah. Kita perlu berusaha untuk menjadi muslimah yang sentiasa taat kepada Allah. Kita perlu berusaha menjadi seorang muslimah yang mana hatinya sentiasa suci dan murni. Kerana Allah. Kita tak boleh kata, oh saya tak boleh lah, saya tak boleh lah, saya tak boleh lah. Sampai bila-bila pun kita tak boleh muslimah.
Sebab itu ia perlukan usaha. Nabi SAW ajarkan kepada kita dengan doa ini. Kenapa? Kerana Nabi nak kita usaha. Jadi umat baginda yang benar-benar umat baginda. Yang bukan hanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bukan begitu. Tetapi mengamalkan apa yang kita ucapkan. Mengamalkan kalimat tauhid yang kita terapkan dalam hati kita ini. Bukan sesuka hati ucap tapi tak amal. Tak boleh gitu. Jadi Nabi SAW ajarkan kepada kita dengan doa. Kan? Supaya apa? Ia adalah satu bentuk kita ni perlukan Allah. Sebab kalau kita lihat pada doa ini sendiri, doa ini ia menuntut kita supaya kita minta bantuan Allah. Adakah kita perlu minta kepada bantuan orang lain? Ustazah Sakinah, tolonglah saya supaya saya ingat Allah. Boleh? Boleh gitu? Ustazah Sakinah, tolonglah supaya saya ingat Allah. Ustazah Sakinah, tolonglah saya supaya saya ini sentiasa bersyukur kepada Allah. Ustazah Sakinah, tolonglah supaya saya jadi hamba Allah ni yang sentiasa beribadah kepada Allah. Jangan minta kepada saya juga minta kepada Allah, muslimah. Ingat itu. Ya. Bila kita ada problem, jangan minta saya. Minta pada Allah. Jangan sikit-sikit, kita kadang-kadang banyak mengeluh dalam hidup kita ni. Banyak bergantung kepada manusia. Sebab itu bantuan dia nak datang dengan mudah bila kita letakkan bantuan yang kita inginkan itu kepada Allah. Sebab itu dalam doa ini kita baca apa? Allahumma a'inni. Kita kata gitu kepada Allah, kan? Ya Allah, bantulah aku. Kita minta begitu kepada Allah. Bantulah aku untuk apa? Zikir. Jika saya, betul, saya kata gini muslimah, jika saya menyebabkan anda semua menjadi orang yang berzikir kepada Allah, itu hanya wasilah. Ya, saya hanya sebagai perantaraan yang membantu. Tetapi kalau saya cakap berdentam-dentum sekalipun, kalau kita tak nak ingat Allah, memang tak ingat kita ni. Cakap 1 jam, 2 jam, 3, 4, 5 jam. Selalu orang kata, so Sakinah ni bila dia buat video 15 minit, 30 minit, 40 minit. Tak puas kita dengar dia. Betul. Tapi ingat gini muslimah. Ya. Kalau saya cakap berjam-jam pun, tapi dia tak masuk, kita tak amalkan, buih-buih dah mulut saya ni. Tak guna muslimah. Sebab itu, semuanya kena minta kepada Allah. Ya. Minta kepada Allah. Apa-apa perkara, Allah first. Allah dulu. Bukan ustazah. Ustazah tak dulu ni. Allah dulu. Apa-apa problem, jangan fikir aku nak tanya Ustazah Sakinah. Allah, kita ada apa masalah? Nantilah aku mesej je. Nantilah tu. Tak, saya tak boleh selesaikan masalah anda. Kena ingat itu. Setiap isu, setiap bantuan, pertama sekali, kalau ingat apa yang saya pesan di Masjid Kasim, pertama sekali, siapa yang mengikuti kuliah kita ya, penawar hati yang pertama, siri yang pertama, masih berlangsung sekarang ini. Siapa yang ikuti kuliah itu, saya tekankan. Kita nak minta pertama sekali, Allah. Allah. Saya ulang banyak kali. Allah. Minta pada Allah. Jangan ada problem je dalam otak fikir. Oh, nanti sekejap lagi jumpa Ustaz Sakinah. Nanti jumpa ustaz tu, jumpa ustaz ni. Sekejap lagi aku jumpa orang tu, orang ni. Minta kepada manusia. Mana Allah di hati kita saat kita ada masalah. Sebab itu jelas di dalam hadis ini, di dalam doa ini, Nabi tekankan kepada kita. Bantuan itu, ia datang daripada Allah. Berkaitan dengan apa? Zikir kita, kan? Berkaitan dengan kesyukuran kita. Berkaitan dengan ibadah-ibadah kita. Kerana apa muslimah? Bila kita zikir kepada Allah, bila kita syukur kepada Allah, bila kita beramal ibadah dengan baik kepada Allah, itu semua adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kalau saya nak kembalikan nikmat-nikmat itu tadi kan, kepada pendapat siapa? Pendapat Imam Ar-Razi. Yang beliau kata ini adalah nikmat diniyah. Nikmat agama kita. Nikmat agama, jika kita settle, maksudnya nikmat agama ni bila selesai, kita serahkan semuanya kepada Allah, kita yakin ia daripada Allah, nikmat-nikmat duniawiyah kita,
kebahagiaan, kesihatan, harta yang melimpah ruah, ia juga akan settle isunya. Sebab itu kita minta kepada Allah dalam doa ini yang merangkumi kesemua perkara tersebut. Sama ada ia berkaitan dengan nikmat dunia ataupun nikmat agama kita. Kan? Okey. Seterusnya, rujuk muslimah pada kitab kita di perenggannya di perkataan yang seterusnya, ya, di situ. Pada waktu yang sama, okey, di waktu yang sama, anda meyakini, tadi kan kita bincang, kita yakin semua perkara-perkara yang baik itu tadi daripada siapa? Daripada Allah. Ia adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan kepada kita, yang wajib kita syukuri dan kita minta kepada Allah. Dengan nikmat-nikmat tersebut, kita jadi muslimah yang beramal soleh. Supaya apa? Allah tidak angkat, Allah tak cabut nikmat itu tadi. Sekarang ini, Imam Ibn Al-Qayyim dia pindahkan perbincangannya kepada hal yang buruk. Tadi kita bincang berkenaan dengan hal yang baik. Sekarang kita masuk kepada hal yang buruk. Pada hal yang buruk ini, atau pada perkara yang buruk ini, beliau kata gini, bila kita meyakini bahawa semua keburukan yang selama ini terjadi adalah dikarenakan penelantaran. Penelantaran ni kita dah banyak kali bincangkan kan, muslimah, betul tak? Kita bincangkan bahawa ia adalah bila Allah biarkan kita. Ya, penelantaran dan hukuman dari Allah. Keburukan yang kita ada, maksudnya setiap perkara-perkara buruk yang terjadi dalam hidup kita, ia adalah hal yang berlaku kerana apa? Kerana Allah biarkan kita dan juga ia adalah balasan daripada Allah. Kebiasaannya begitu. Kebiasaannya. Bukan selalu ya, kebiasaannya. Ya, maknanya tak semua. Saya tak kata setiap kali orang tu kena buruk, maknanya oh, kau berdosa besar pada Allah. Tak bukan begitu. Sebab ujian ni kita boleh berikan kepada dua muslimah. Satu, Imam Ibn Al-Qayyim tak sebut ya di sini. Ini saya jelaskan. Supaya kita ni tak keliru dengan apa yang beliau sebutkan. Sebab tu kita ni perlu baca berguru. Okay? Jadi apa-apa statement yang mungkin kita rasa macam kerasnya statement ni kan, saya akan lembutkan statement tu. Okay? So gini, kita lihat di sini. Dalam hidup kita, bila Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan ujian dan musibah. Tadi saya dah sebutkan, satu ialah kerana apa? Hukuman dan juga kerana Allah biarkan kita. Tapi ada bahagian yang kedua, iaitu untuk meningkatkan kualiti diri kita ataupun untuk memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil untuk kedua-duanya adalah banyak sekali. Okey, dalil untuk kategori pertama, dalil untuk kategori yang kedua ada banyak. Yang mana kita tidak boleh memandang tepi kedua-dua kategori tersebut. Namun, untuk perbincangan kita di dalam kitab ini, Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, beliau masukkan kategori keburukan itu pada kategori yang pertama. Terlebih dahulu. Okey, terlebih dahulu. Yang mana dia kata keburukan-keburukan. Bila ia terjadi, ya, dalam hidup kita, ia adalah kerana hukuman dan sebab yang dibiarkan dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada kalanya begitu. Kerana apa tadi saya dah sebutkan? Bila kita tidak bersyukur dengan nikmat kebaikan yang kita miliki. Ya, bila kita melalaikan nikmat yang kita ada. Kita ada kesihatan, kita ada kekayaan. Apa yang kita buat dengan nikmat-nikmat itu tadi? Kita ada kebahagiaan contohnya. Apa yang kita buat dengan nikmat-nikmat itu? Allah berikan kepada kita dengan nikmat untuk beribadah kepada Allah. Tapi apa yang kita buat dengan nikmat untuk beribadah kepada Allah? Jika kita melalaikan, kita tidak bersyukur. Bahkan tadi kan saya dah sebut kita sombong, mengada-ngada. Orang kata ngada-ngada, Minah ni kan, mengada-ngada dan sebagainya. Maka di sini, bila kita Allah timpakan dengan keburukan, kemungkinan, saya kata kemungkinan ya, saya tidak menggunakan ayat yang mutlak di sini, so jangan keliru. Kemungkinan, ia adalah kerana hukuman dan sebab dibiarkan oleh Allah. Okey? Ialah sebab yang mana
Allah berikan hukuman kepada kita dan juga sebab dibiarkan oleh Allah. Jadi, kita lihat begini. Di dalam surah Asy-Syura. Saya tak ingat surah apa. Dalam surah Asy-Syura ada menyebutkan tentang hal yang sedemikian. Allah kata apa dalam ayat ini? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah. Musibah ni hal-hal yang buruk ya muslimah. Okey. Perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang tidak baik, ujian, cabaran dalam kehidupan kita, kita panggil ia sebagai musibah. Allah kata apa? Yang menimpa kamu, yang kita hadapi, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Apa maksud sebab perbuatan tanganmu sendiri? Maksudnya ialah kerana ada keburukan ataupun dosa yang dulu pernah kita lakukan. Jadi, Allah berikan peringatan kepada kita. Sebab itu, Allah berikan kepada kita dengan hukuman untuk menunjukkan bahawa kita sudah terlampau lalai. Ya, kita sudah terlampau jauh daripada Allah. Jadi bila Allah berikan kepada kita dengan ujian, yang kita faham tadi kan ia adalah hukuman untuk memperingatkan kepada kita. Supaya apa? Taubat kepada Allah. Dan Allah kata apa dalam ayat ini? Wa ya'fu an katsir. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah memaafkan sebahagian besar dari kesalahan-kesalahan. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Kembali kepada Allah. Sebab itu muslimah, cuba lihat dalam kitab kita di bawah itu. Apa Imam Ibn Qayyim kata? Apa dia kata di situ? Dia kata gini. Allah, anda menjadi yakin bahawa semua keburukan yang selama ini terjadi adalah dikarenakan penelantaran dan hukuman dari Allah. Sehingga anda memohon kepada Allah agar diselamatkan dari keburukan itu dan supaya dia tidak menyerahkan anda kepada diri anda sendiri dalam mengerjakan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Faham? Apa dia kata di situ? Bila Allah timpakan kepada kita dengan musibah, dengan satu perkara yang buruk dalam hidup kita ni muslimah, yang mana kita sedar kemungkinan besar ini adalah hukuman daripada Allah. Peringatan yang ingin Allah berikan kepada kita, kita ada buat hal-hal yang buruk. Kita ada buat perkara-perkara yang tidak baik. Jadi Allah berikan ia sebagai satu bentuk ujian untuk kita kembali kepada dia. Sebab itu dia kata, sehingga kita akan minta kepada Allah agar selamatkan kita. Ya, daripada apa? Daripada keburukan itu. Maknanya apa tadi? Kita kembali kepada Allah. Itu tujuannya. Itu tujuannya. Sehingga kita kembali kepada Allah dan supaya apa? Allah tak biarkan kita selesaikan urusan kita sendiri. Kerana dalam hidup ini, kita tidak ke mana tanpa Allah. Kena ingat itu. Ya, dalam hidup kita, kita tak akan ke mana tanpa Allah. Kita sebagai seorang muslimah, kita amat perlukan Allah dalam apa jua keadaan, apa jua masa. Siang, malam, pagi, petang, kita tetap perlukan Allah. Sebab itu, kita minta bantuan kepada Allah agar kita sentiasa ingat Allah. Kerana apa? Kita perlukan dia. Kita perlukan dia. Jadi di sini, bila ada perkara-perkara keburukan yang mana kita yakin keburukan itu adalah sesuatu yang Allah timpakan kepada kita. Lantaran ada hal-hal yang buruk kita lakukan. Sebagaimana yang saya kongsikan pada surah Asy-Syura ayat yang ke-30 ini. Maka tugas kita kan, apa yang perlu kita buat? Jadi hamba Allah yang kembali kepada Allah. Iaitu taubat kepada Allah,
doa banyak-banyak kepada Allah, minta supaya Allah ampunkan dosa-dosa kita. Supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak biarkan kita. Agar Allah angkat, Allah hapuskan setiap keburukan-keburukan yang berlaku. Dan ini kita panggil sebagai kebaikan juga muslimah. Ya, kita panggil sebagai kebaikan juga. Kenapa saya kata begitu? Setiap hamba Allah yang bergelar Muslim, apabila Allah uji dia, antara tujuannya ialah untuk menghapuskan dosa-dosanya. Ya, untuk menghapuskan dosa-dosanya. Sebab itu, bila Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita dengan ujian dalam kehidupan ini, sabar banyak-banyak kita ni. Ya, ingat, mungkin ada perkara-perkara tak baik saya buat. Kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh rahmatnya, dengan penuh kasih sayangnya, Maha pengampun Allah ni. Walaupun setelah Allah timpakan kepada kita dengan ujian dan musibah itu tadi, bila kita kembali kepada Allah, kita angkat tangan kita minta kepada Allah agar Allah ampunkan kita, yang mana kita buat sungguh-sungguh, ya sungguh-sungguh, memang betul-betul taubat. Memang kita ni tak orang kata taubat main-main, ya. Betul-betul kita bertaubat kepada Allah, kita minta sungguh-sungguh kepada Allah agar Allah ampuni kita. Di situ ia adalah jalan untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kerana berapa ramai orang di kalangan kita ni muslimah, bila Allah Subhanahu wa Ta'ala uji mereka dengan kesengsaraan, dengan ujian, dengan cabaran dalam hidup, semua itu menjadikan mereka lebih dekat kepada Allah. Betul tak? Doa kita semakin kuat. Rasa untuk kita beribadah kepada Allah semakin tinggi. Rasa nak sujud kepada Allah itu, rasa lama je, nikmat sujudnya. Nikmat. Bila kita sujud tu doa minta kepada Allah, rasanya nikmat. Beza. Bila kita ni hidup senang, beza muslimah. Rasa sujud tu sekejap aja. Kan? Sujud sekejap je. Tapi lihat, waktu kita susah. Sujud kita kalau boleh, tak nak angkat dahi kita ni daripada sejadah tu. Kalau boleh kita, kalau boleh. Kalau boleh nak nangis depan Allah semahu-mahunya. Begitu keadaan kita. Kita rasa nikmat beribadah kepada Allah. Bila Allah timpakan kepada kita dengan keburukan. Jadi di sini, Imam Ibn Al-Qayyim nak beritahu kepada kita. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita dengan keburukan itu tadi, ya, yang mana ia adalah akibat daripada perbuatan kita sendiri. Itu perbuatan mungkin kelalaian kita, ketidaksyukuran yang kita panjatkan kepada Allah. Kita tak panjatkan kesyukuran kita kepada Allah. Kemudian kerana kita ni jadi orang yang menyia-nyiakan nikmat yang Allah berikan, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala tarik nikmat kita satu demi satu. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Adakah tinggalkan Allah? Tiba-tiba kata Allah tak sayang aku lah, Allah itu Allah. Tak. Ini masanya. Masanya untuk apa? Kita kembali kepada Allah. Perbaiki hubungan kita. Untuk kita minta kepada Allah. Untuk kita jadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya tempat untuk kita mohon bantuan. Maknanya apa? Allah nak kita kembali kepada dia, dekat dengan dia. Setelah kita lama jauh dan lalai daripada dia. Itu pentingnya hidup kita ini ada ujian muslimah. Ya, itu pentingnya hidup kita ni ada ujian. Supaya apa? Doa kita semakin cantik, ibadah kita semakin baik, kan? Hati kita semakin ikhlas dalam setiap perkara yang kita lakukan. Sebab itu, ya, minta kepada Allah dengan doa. Di sini saya nak ajar satu lagi doa. Kita sekarang ya muslimah, kita nak usaha diri kita agar tidak menjadi hamba Allah yang lalai. Ya. Sebab itu tadi dalam doa yang Nabi ajarkan kepada Muaz,
kita minta bantuan kepada Allah agar apa? Agar kita ni sentiasa berzikir kepada Allah, agar kita sentiasa bersyukur kepada Allah, dan agar kita menjadi hamba Allah yang ibadahnya baik. Ada doa lain yang Nabi ajarkan kepada kita. Agar apa? Allah tidak hilangkan nikmat yang kita ada. Tapi dengan syarat muslimah. Syaratnya apa? Kita jadi hamba Allah yang bersyukur. Kita jadi hamba Allah yang berzikir. Kita jadi hamba Allah yang beribadah. Tapi kalau kita tak bersyukur, tak berzikir, kemudian tak beribadah kepada Allah, kita doa dengan doa yang akan saya paparkan ini nanti pun tak guna muslimah. Sebab itu kunci dia untuk kita dapatkan kebahagiaan hati kita ini masih lagi menyandarkan semuanya kepada Allah. Ya, masih lagi tak boleh lari. Apa-apa pun dia mesti berbalik kepada Allah. Ya, jadi di sini Nabi SAW ajarkan kepada kita dengan doa. Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatika. Nabi ajarkan kepada kita dengan doa ini. Ya, Nabi ajarkan kepada kita dengan doa ini supaya kita amalkan doanya. Apa maksudnya? Dalam doa ini, kita minta kepada Allah, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang telah engkau berikan. Kita dah bincang tadi muslimah. Allah berikan kepada kita dengan nikmat yang begitu banyak dalam kehidupan kita. Tidak kira sama ada ia berkaitan dunia dan agama dan dunia kita. Betul tak? Kan? Kita dah bincang tadi dengan pendapat para ulama yang begitu banyak saya berikan tadi. Allah berikan kepada kita dengan pelbagai macam nikmat yang tak mungkin untuk kita nafikan. Sebab itu jika kita rujuk dalam surah Ibrahim ayat yang ke-34, apa kata Allah? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian nak kira nikmat Allah ni, dia tak mampu, kita tak mampu untuk kira muslimah. Betul, tadi kita bincang, Imam Ar-Razi kata ia adalah tentang kebahagiaan kita, tentang anak kan. Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi, Imam Ibn Kathir kata kebahagiaan adalah berkaitan dengan harta, kesihatan. Tapi sebenarnya nikmat yang kita ada, ia lebih banyak daripada itu. Betul tak? Nikmat yang kita ada, ia lebih banyak daripada itu. Ia bukan hanya semata-mata tentang kesihatan kita. Bukan hanya semata-mata tentang kebahagiaan kita. Bukan hanya semata-mata dengan anak yang kita miliki. Bukan itu. Tapi ada banyak sangat yang tak mungkin kita nafikan dalam hidup kita ni. Bahkan Allah kata apa? Kalian tak mampu untuk hitung nikmat yang aku berikan kepada kalian. Sebab itu kita minta kepada Allah. Supaya apa? Kita minta perlindungan ni. Ya, minta perlindungan kepada Allah supaya Allah tak hilangkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi dengan syarat, kita kena jadi hamba Allah yang bersyukur, jaga nikmat itu dengan baik, kan? Jadi hamba Allah yang tidak lalai dengan nikmat-nikmat tersebut. Dan bahkan menjadi hamba Allah yang sentiasa makin kuat ibadahnya kepada Allah. Itu syaratnya. Jadi bila kita berdoa dengan doa ini, baru tepat muslimah. Ya, sebab tu kita minta pada yang berikutnya, kita minta kepada Allah apa? Wa tahawuli afiyatik. Kita berlindung kepada Allah dari berubahnya kesihatan yang telah engkau anugerahkan. Allah anugerahkan kepada kita dengan nikmat kesihatan bukan? Kita minta supaya Allah kekalkan nikmat kesihatan itu pada diri kita. Ya, jadi ada jika sekiranya ada perkara-perkara yang tak baik, kan? COVID-19 ke apalah kata kan? Sebab tu ada di kalangan kita yang menjadikan ayat ini sebagai ayat pendinding daripada virus. Ya, kerana apa? Ada kalimatnya tentang kesihatan kita. Yang mana kita minta kepada Allah agar Allah lindungi kita supaya kesihatan yang kita miliki itu kekal. Allah dah anugerahkan kepada kita dengan kesihatan itu tadi. Kan? Ia ada pada diri kita. Lalu kita minta kepada Allah, makna perlindungannya apa? Agar apa ni tadi? Wa fujaati niqmatika. Okey? Kita minta
lindungan kepada Allah dari siksaan Allah yang datang secara tiba-tiba. Yang tadi kita dah jelaskan berkenaan dengan apa tadi Muslimah? Berkenaan dengan keburukan-keburukan, iaitu ujian musibah yang datang tiba-tiba dalam hidup kita ni. Kita minta lindung kepada Allah. Daripada Allah. Kemudian juga kita minta last kali dalam doa ini, kita minta apa? Wa jami'i sakhatika. Dan semua perkara-perkara yang Allah murka. Maknanya yang kalau kita kata Allah murka, perkara-perkara yang Allah tidak redha dalam hidup kita. Kita minta kepada Allah perlindungan daripada semua itu. Agar nikmat yang kita ada tidak hilang, agar kesihatan yang kita ada Allah kekalkan, agar kita terlindung daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala, agar kita terlindung daripada kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Ini tugas kita sebagai hamba. Minta kepada Allah dengan penuh keyakinan. Kerana apa? Berbalik kepada asas kita itu tadi Muslimah. Apa asas yang kita belajar pada hari ini? Prinsip asas yang kita ajar, yang dah saya ajar tadi dan yang Imam Ibn Al-Qayyim sebutkan dalam kitab kita tadi. Prinsipnya ialah kita yakin setiap kebaikan yang Allah berikan kepada kita, ia adalah nikmat daripada Allah. Setiap keburukan yang Allah timpakan dalam hidup kita adalah kerana apa? Antaranya adalah kerana Allah Subhanahu wa taala berikan hukuman kepada kita. Jadi untuk kedua-duanya, sama ada setiap kebaikan ataupun setiap keburukan yang berlaku dalam hidup kita, ia adalah peluang dan ruang untuk diri kita ni Muslimah lebih dekat kepada Allah. Bukan jauh dari Allah. Kalau kita ada nikmat, kita jauh daripada Allah, kita akan mengundang murka Allah. Kemudian, bila Allah timpakan kepada kita dengan keburukan ataupun musibah, kita pun jauh daripada Allah. Ia bahkan mengundang kesengsaraan dalam hidup kita. Jadi kedua-dua itu tadi, kan, sebenarnya Imam Ibn Al-Qayyim ingin katakan kepada kita, kedua-duanya adalah satu prinsip yang mana untuk membina hubungan kita dengan Allah agar lebih dekat, agar lebih baik. Okey Muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada hari ini. Jika ada sebarang persoalan, saya persilakan di sana untuk diberikan ataupun dipertanyakan, dipersilakan semuanya. Ada soalan Muslimah? Semuanya beri salam kepada saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir baru jawab salamnya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Okay. Wa iyakunna. Okay, kalau tidak ada apa-apa soalan, saya rasa kita lebih baik kita beransur. Okay, jazakillahu khairal jazak wa iyyak atas penjelasan yang baik dan perkongsian ilmu yang bermanfaat buat kami semua. Semoga usaha sentiasa. Amin. Terima kasih Umi Salihah atas doanya. Tiada soalan sangat jelas, masya-Allah, barakallah. Okey, baik. Jika sekiranya tidak ada soalan, jelas saya harap tak ada soalannya di situ. Jangan nanti lepas kita keluar, tiba-tiba muncul soalan, saya dah kena jawab kat situ pula. Okey, baik. Jadi insya-Allah terima kasih kepada semua yang mengikuti kuliah kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa pada minggu hadapan. Kalau ada soalan bawa je lah ya pada minggu hadapan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita dengan kesihatan dan kelapangan masa untuk terus-terusan mengikuti kuliah kita di Masjid Darul Ghufran. Baik Muslimah semuanya, saya tutup kuliah kita pada hari ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.